Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda petang-petang begini? Semoga anda sihat ya saudara. Saudara Zul, anda minum teh petang ini kuih apa? Itu nak tanyanya. Kuih apa ikan? Apakah kuih ataupun jamuan juadah? Saudara Rahman, Saudara Arazaina, Saudara Abdul Rahman, Abdullah. Apakah juadah yang anda santuni untuk keluarga pada petang ini? Madam K, saya tak ada apa-apa lagi. Saya makan roti kering. Sedap juga saya. Saudara Bulat, Saudara Sofian, apa khabar? Begitu juga dengan sahabat kita, Saudara Faiz. Saudara Bulat pada juga. Saya roti kering. Sedap makan. Di dalam tu ada krim. Bila makan, cicah dengan kopi, petang-petang begini. Memang sedap, saudara. Madam K, apa juadahnya petang ini? Begitu juga dengan saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga sehat. Apa jamuan juadah, apa juadah petang ini ku? Dia saudara Abu Samah, terima kasih. Itu juga saudara Zubir Mat. Saya petang-petang ini jarang lah. Kadang-kadang kalau ada kesempatan, saya suka makan kuih ketayap, saudara. Kuih ketayap ni memang kegemaran saya lah, saudara. Cuma petang-petang begini, sekejap lagi saya ada temu janji dengan kawan. Nak pergi, mungkin kalau ada rezeki, saudara. Ada temu janji dengan sahabat. Lebih kurang pukul 6 petang. Saya kata okey lah, selepas saya buat live saya, sudah izin. Cuaca mendung, di sini pun cuaca mendung juga. Tapi panas ya, Puan Selamat Yusof. Kalau pilih cuaca panas, tapi mendung ya, saudara. Saudara Wala'un katanya. Waalaikumsalam, saudara. Jadi, saudara Ainon Basiran. Puan Ainon Basiran, apa khabar? Makan epok-epok kentang. Sedap ya, saudara. Saya mungkin nak pergi ke ANW ni. Katanya lah, saudara. Apa khabar Ida, Saudara Farid. Madam K, air kopi cicah biskut lemak. Lagi sedap tu. Biskut lemak tu kalau tumbuk letak dengan kelapa parutan kelapa. Ada pula gula merah, Madam K. Memang sedap lah tu. Ya, Puan Ainon Basiran. Saudara Nordin. Saudara, mungkin anda menghantar komen yang pelik-pelik sebab saya ni mendapat notifikasi daripada salah satu penyedia halaman ini. Dia kata berhati-hati bila anda menghantar kiriman. Nanti anda juga akan dibekukan, saudara. Madam K, air kopi cicah biskut lemak. Okey. Raja Kamal, Raja Bazian ku, biskut kering cicah dengan kopi Okey, alhamdulillah. Kalau itulah rezeki kita ya. Saudara Iswadi Halim, apa khabar Saudara Iswadi? Saudara Puan Masita. Gitu keadaannya. Jadi petang ni kita nak cerita pasal apa? Sebenarnya saya berhasrat untuk mengulas tentang keputusan mahkamah hari ini, saudara, Mahkamah Tinggi yang katanya, kabarnya membebaskan 4 pertuduhan terhadap Dato' Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi bagaimanapun saya berhasrat kerana banyak saya terima kiriman dan banyak yang perlu diulaskan. Ya, saya Mayang Cha. Jadi kita bertemu jam 9.30 malam nanti, mungkin saya dapat memberi penjelasan yang lebih panjang, lebar, saudara. Saudara, Puan Rahman, Saudara Rahman, Saudara Abdul Kadir, Saudara Zul, Mayang Syaya, Mayang Sia. Sebab kalau saya nak mengulas petang-petang ni tak sempat, saudara. Jadi tunggu malam 9.30 saya akan ulas. Saudara Iswadi, Saudara Azmir, Saudara Zainal, Saudara Abdul Kadir. Cuma saya bila menatap keputusan penghakiman. Belum ada keputusan penghakiman bertulis, saudara. Cuma yang dapat laporan daripada media sosial ataupun halaman media. Media arus perdana mengatakan Tan Sri Muhyiddin dibebaskan daripada tuduhan. Tapi detailnya malam nanti, saudara. Cuma saya teringat warga orang politik ni bukan seorang yang kena diseret ke mahkamah. Saudara Farid, apa cerita? Datuk Adnan, mantan MB Pahang, cakap UMNO itu malam nanti kita cakap. Biasalah, saudara. Kadang-kadang orang begitulah.
Saudara Latif, mereka tidak mempunyai kuasa, mereka tidak lagi berada di anjung kuasa, macam-macam mereka komen. Biasa tu saudara. Mayang, kita nak tunggu ulasan padat isu pihak kata PRN baru-baru ni ya, kita tunggu ya. Tapi isu tentang pilihan raya negeri telah pun saya ulaskan pada tanggal 12 Ogos lepas. Boleh buka balik ruangan saya, AHF saudara. Dia saudara ini user, dia kata lepak bungkus, biarlah orang nak kata apa pun. Malam nanti kita ulas ya saudara Abdul. Cuma saya nak mengulas sikit bahawa saya teringat apabila saya bila menatap cerita tersebut, saya teringat ini buku saya, jangan lupa. Diary dari Penjara. Ini amat bertepatan sekali saudara. Kerana dulu waktu bila saya menatap cerita-cerita yang ditulis oleh almarhum pejuang bangsa kita, almarhum Datuk Harun Idris. Sebenar-benarnya beliau Allahyarham tidak melakukan perbuatan itu secara disengajakan ataupun adanya fizikal. Saya nak jelaskan setelah saya menatap diary dari penjara, saudara, catatan almarhum Datuk Idris. Ini diary dia sendiri, saudara. Diarynya dan dibukukan. Saya melihat bahawa macam almarhum Datuk Harun, dia tak ada apa-apa pun. Tuduhan pertama adalah berhubung tentang tanah. Ini kita dalam ruangan mengimbau kenangan silam saya, memori ya. Tanah yang dimiliki oleh Hong Kong and China Bank, iaitu di Jalan Benteng, saudara, dekat dengan sekarang ni ada dekat dengan Masjid Jamek. Kalau saudara naik LRT, berhenti dekat Masjid Jamek, di hadapan tu belah kanan tu ada bangunan Hong Kong and China Bank. Dia asalnya tanah tu dua keping tanah tetapi tidak bercantum. Jadi setengah-tengah tu adalah pejalan kaki. Jadi apa yang berlaku, pihak pentadbiran Hong Kong China Bank memohon kepada, kerana waktu itu saudara, Kuala Lumpur berada di bawah pentadbiran Negeri Selangor. Banyak orang tak tahu ni. Sebab sekarang ni orang dah tahu Kuala Lumpur sebenarnya itulah ibu negeri Selangor waktu itu sebelum dipindahkan ke Shah Alam. Apabila ada penandatangani perjanjian, ada juga penyerahan Kuala Lumpur kepada wilayah persekutuan, kepada kerajaan persekutuan, maka dipindahkan ibu negeri Selangor ke Shah Alam. Tapi sebelum itu di Kuala Lumpur. Dan pejabat ini kerajaan negeri Selangor waktu itu, saudara, kalau saudara pergi ke kelab di hadapan kelab Selangor ataupun di Dataran Merdeka, kan ada deretan bangunan yang cantik, saudara, bangunan lama. Itulah letak duduk. Kemudian dia beralih jadi deretan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum dipindahkan di Jalan Duta, dan ada juga yang dipindahkan ke Putrajaya. Jadi di situlah letaknya pejabat yang amat berhormat Menteri Besar Selangor. Saat itu almarhum Datuk Harun Idris menjadi Menteri Besar. Jadi apa yang berlaku, saudara? Ini catatan dalam diary ni, saudara. Apa yang berlaku, mereka bertemu dengan Datuk Harun Idris untuk minta supaya tanah itu dicantumkan. Artinya, dua kepinggiran yang berbeza dicantumkan saja, bukan anugerah tanah, tidak, saudara. Kerana di tengah-tengah tu ada ruangan pejalan kaki. Jadi apa yang berlaku, Datuk Harun kata, kalau nak buat, kena bawa ke mesyuarat Esko Kerajaan Negeri Selangor. Di Kuala Lumpur lah waktu itu, saudara. Dan akhirnya Esko Kerajaan Negeri memutuskan untuk meluluskan permohonan tersebut. Kerana Hong Kong China Bank dia nak bangunkan bangunan dia tinggi, nak dicantumkan tanah, saudara. Itu gambarannya, saudara. Atas kelulusan itu, waktu itu, saudara, Datuk Harun Idris adalah selaku Menteri Besar Selangor dan juga Ketua Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Saudara, tahun 76, 77, 78, begitulah, saudara. Dan ketika itu, saudara, wang UMNO Negeri Selangor bukan ada sangat. Jadi, almarhum Tun Razak kata, usahakanlah supaya adalah tabung political fund untuk UMNO Selangor ketika itu. Jadi, dalam perbincangan tersebut, Hong Kong and China Bank bersetuju untuk membantu mengisi tabung UMNO Selangor dengan nilai sejumlah RM250,000. Bukan bagi Datuk Harun, saudara, tidak. Jadi setelah diluluskan, bukan Datuk Harun meluluskan, Esko Kerajaan Negeri.
yang kebetulan Datuk Arun menjadi menteri besarnya. Dan beliau juga adalah sebagai Ketua Perhubungan UMNO Selangor. Ini kelulusannya, saudara. Jadi atas kelulusan itu, maka Hong Kong Shire Bank bagi RM250,000 kepada UMNO Selangor. Cuma, sewaktu itu Datuk Arun, Allahyarham Datuk Arun memimpin pasukan bola sepak Malaysia FAM. Saudara. Jangan lupa. Itulah pertama kalinya pasukan bola sepak Malaysia layak untuk bertanding di Sukan Olimpik di Munich. Jadi sewaktu Datuk Arun berada di lapangan terbang. Nak berangkat dah ni, saudara. Nak berangkat berada di lapangan terbang. Tarikhnya adalah dalam diary ini adalah tertulis semua tu. Jadi beliau nak pergi ke Jerman dengan pasukan bola sepak. Saudara. Datanglah sisa politik kepada Datuk Arun waktu itu. Yang bertemu Datuk Arun, dia kata, Datuk, ini ada duit RM250,000. Mungkin waktu itu besar lah, saudara, tahun 1970-an ni. Ujung-ujung memang RM250,000 nampaknya macam besar lah. Datuk Arun kata, datang dari mana? Ini datang daripada Hong Kong and Shire Bank. Atas kelulusan tanah. Datuk Arun kata, ini bukan untuk saya. Ini adalah untuk UMNO Negeri Selangor. Jangan usik, pergi masukkan dalam bank. Itu arahan Datuk Arun, wang sebut. Jadi kata Datuk Rosdin Yaakob, maksud tak silap saya, Datuk Rosdin nama dia, saudara. Ada dalam buku ni saya catat, saudara. Dan dia kata, ini bukan untuk saya, ini untuk UMNO. Tolong masukkan dalam akaun UMNO. Jadi sisa politik Datuk Arun pun baliklah. Datuk Arun terbang terus pergi ke Munich. Jadi kerana wang itu dimasukkan dalam akaun UMNO Selangor. RM250,000. Kemudian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Masa itu tidak dipanggil SPRM, saudara. Masa itu dipanggil Biro Siasatan Negara, BSN. Pejabatnya, saudara, di berhampiran dengan UMBC. Dekat Jalan Sultan Sulaiman. Di Kuala Lumpur juga lah, saudara. Jadi itu tuduhan pertama yang dihadapi oleh Datuk Arun. Satu. Yang kedua, ini ceritanya sebab saya nampak ada kes Tan Sri Muhyiddin ni boleh lepas pula. Sedangkan waktu Datuk Arun tak lepas, saudara. Tak lepas tuduhan sebut bila hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Jangan lupa, saudara. Dan waktu yang sama, saudara, almarhum Datuk Arun sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Beliau selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan tiba-tiba Allahyarham Datuk Saidin Tambi waktu itu selaku Setiausaha Pergerakan Pemuda bertemu dengan Datuk Arun. Dia kata, saya telah didatangi oleh orang Don King. Don King ni, saudara, adalah penganjur pertarungan bola boxing dunia. Dan ketika itu, saudara, peninju yang terhebat adalah Muhammad Ali. Sebut Muhammad Ali satu dunia tahu. Jadi kata penganjur itu, dia mahu mengadakan perlawanan antara Muhammad Ali dengan Joe Frazier. Nak diadakan di Kuala Lumpur. Orang kata, bawa dalam mesyuarat Exco Pemuda lah. Maka isu pertandingan tinju dunia itu dibawa ke mesyuarat Exco Pemuda UMNO Malaysia dan diluluskan. Tapi Don King letakkan syarat. Semua dalam buku ni, saya. Don King letakkan syarat bahawa mesti bayar wang pendahuluan RM5 juta. Kerana hasil daripada kutipan TV station ataupun TV right. Dia dulu kita pun TV hitam putih, saudara. Masa tu dah ada lah. Dunia lain memang adalah warna TV warna dan sebagainya. Tapi kita kat Kuala Lumpur di Malaysia ni, saudara, TV masih lagi hitam putih. Kalau anda ingat lah, saudara. Muhaizah Ihsan, politik bukan malam ke? Malam. Ini bukan cerita edit Tahir, bukan cerita politik. Ini cerita tentang mahkamah. Ini kita mengulang kembali edit Tahir, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, Mesyuarat Pemuda UMNO pun bersetuju untuk menganjurkan pertandingan. Tetapi mana nak cari duit? RM5 juta yang diminta oleh Don King. Dia kata, kalau dah okey setuju, kita bawa pertandingan itu, duit tiket itu milik Pemuda UMNO. Tetapi TV right ataupun hak penyiaran untuk ke seluruh dunia, itu boleh berkongsi dengan antara Pemuda UMNO dengan syarikat milik Don King. Itu persetujuan asalnya, saudara.
Dan akhirnya pemuda UMNO menubuhkan syarikat atas nama Syarikat Tinju Dunia. Miliknya Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Tujuannya supaya kita tabung. Tapi bagi almarhum Dato' Arun, dia melihat bukan hanya soal keberuntungan untuk perlawanan tersebut, saudara. Tetapi waktu itu, sekitar tahun 70-an, saya ingat lagi, waktu saya berada di kota London, bila orang bertanya dengan saya, you dari mana? Where you came from? I came from Malaysia. Malaysia? Ya. Yeah. You know Kuala Lumpur? Where is Kuala Lumpur? Cik, akan bertanya tu, di mana Kuala Lumpur? Jadi mereka pun tak tahu di mana letaknya Kuala Lumpur. Jadi kita kena explain, mengatakan, you know Thailand, Bangkok? Yeah. You know Philippines, Manila? Yes. You know Jakarta? Yes. You know Singapore? Yes. In between there is one. It is Kuala Lumpur. Oh, jadi retinya kita tidak begitu menyerlah di pesada dunia. Jadi almarhum Dato' Arun melihat bahawa ini peluang untuk meningkatkan, memperkenalkan negara kita ke mata dunia. Jadi dia pun bersetuju. Tetapi mana nak cari duit? Maka ketika itu, Dato' Arun bertemu dengan almarhum Tun Razak. Ada dalam diary saya. Dia bertemu dengan almarhum Tun Razak. Dia minta izin lah. Kalau boleh Tun, kena cari duit ni. Pemuda UMNO nak buat pertandingan tinju dunia. Dan kita mengadakan pertandingan antara Muhammad Ali dan Joe Bokna. Jadi Tun Razak kata, baguslah kalau gini. Orang kenal lah Malaysia ni di mata dunia. Itu cerita dia, saudara. Matlamatnya untuk memperkenalkan Malaysia. Kemudian pemuda UMNO boleh pula mengisi tabung. Politiknya political fund. Jadi Tun Razak kata, Dato' Arun kata, tak ada duit. Macam mana nak buat ni? Kebetulan waktu itu. Ini dengar saya baik ya. Kebetulan waktu itu, almarhum Dato' Harun Idris adalah pengerusi Bank Rakyat. Sekarang ada lagi Bank Rakyat, saya. Bank Rakyat ini dulu tugasnya adalah untuk mengutip hutang. Siapa saja berhutang dengan kerajaan, maka dilantik sebuah bank, itu bank pengutipan hutang untuk kerajaan adalah Bank Rakyat waktu itu, saya. Jadi Tun Razak kata, Ron, kan you chairman of Bank Rakyat, buatlah pinjaman, ambillah duit dari Bank Rakyat tu buat pinjaman. So Dato' Arun kata, kalau you izinkan, bolehlah, dia kata. Buat. Jadi Dato' Arun balik ke pejabatnya, mengadakan mesyuarat dengan pemuda UMNO dulu. Beliau waktu itulah Menteri Besar Selangor. Jangan lupa, saya. Dan buat mesyuarat, semua dah setuju. Maka Syarikat Tinju Dunia ini, kebetulan kerana sebagai Ketua Pergerakan Pemuda, Dato' Arun lah jadi pengusinya, saya. Dan mohon pinjaman daripada Bank Rakyat, yang kebetulan Dato' Arun juga adalah pengurusinya. Ini cerita saya. Jadi buat permohonan. Dan Dato' Arun tak terlibat dalam meluluskan pinjaman tersebut. Yang meluluskan pinjaman itu adalah Dato' Abu Mansur, iaitu CEO ataupun Ketua Eksekutif kepada bank tersebut. Dia tak ada kena-mengena, cuma memanglah Dato' Arun sebagai Chairman Bank Rakyat dan juga sebagai Ketua Pergerakan Pemuda minta pinjaman daripada Bank Rakyat. Jadi yang meluluskan Dato' Abu Mansur. Itulah puncanya Dato' Arun dihadapkan ke mahkamah kerana mempunyai conflict of interest. Untuk tabung politik saya waktu itu, sekitar dalam penghujung tahun 70-an. Waktu itu saya dalam Pergerakan Pemuda, sebab itu kita beramuk, kita marah dengan Husin On. Kerana takkanlah kita ni sekarang ni bukannya Dato' Arun untuk kepentingan diri, tak ada. Tidak ada satu sen pun wang daripada Hong Kong Shai Bank, macam mana saya ceritakan tadi, ataupun wang daripada Syarikat Tinju Dunia itu masuk ke kantong Dato' Arun. Tak ada. Itu keadaannya. Dan hakim perbicaraan berjalan, peguam bela waktu tu mendiang Archilayah. Dia pun bila almarhum Dato' Arun dijatuhkan hukuman, dia pun boleh jadi kena heart attack sampai meninggal. Ini cerita. Sebab dia tak percaya benda tu boleh berlaku sebab bukan Dato' Arun yang buat. Jadi mahkamah waktu itu mendapati Dato' Arun bersalah. Hakim waktu itu almarhum Sultan Azlan Shah. Dia sebelum jadi Sultan, baginda adalah menjadi Ketua Hakim Negara waktu itu. Dan Dato' Arun dikenakan. Cuma hari ini, saudara, hanya baru disebut. Hari ini, tiba-tiba saja Tan Sri Muhyiddin dibebaskan. Malam nanti kita ulas. Itu keadaan. Jadi politik rumah tangga pun malam lah kata Tahir. Jadi saudara, saya nak jelaskan di sini, kadang-kadang
mahkamah ni begitu. Tapi kalau kita mengulas lebih, kita boleh kena contempt of court. Saudara kena jangan lupa saudara. Dan antara orang yang dibicarakan di mahkamah melibatkan ahli politik yang kita tahu macam Datuk Najib. Datuk Najib sekarang ni berada di belakang tabir jeruji besi dan masih lagi dibicarakan. Hari ini agak menarik juga perbicaraannya. Apabila saksi kepada pembicaraan tersebut, saksi yang ke-96 tak silap. Ramainya saksi saudara. Saksi ke-96 iaitu bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Izzati. Asyik tak tahu saja. Bila ditanya, apakah kamu sedar bahawa John Low ada berjumpa, ada berbincang dengan suami kamu? Tak tahu. Apakah kamu tahu wang itu masuk dalam akaun syarikat suami kamu? Tak tahu. Apakah kamu sedar bahawa wang itu masuk di Singapura? Tak tahu. Itu keadaannya di pembicaraan Datuk Seri Najib. Tapi kita tunggulah. Macam mana asasi. Itu melibatkan orang politik. Sekarang ni Tan Sri Muhyiddin. Tapi Tan Sri Muhyiddin hari ini, pagi tadi lah, saudara, Mahkamah Tinggi melepaskan. Bagaimanapun, pendakwa raya, ini Peguam Negara telah pun memfailkan appeal ataupun rayuan ke Mahkamah Tinggi supaya kes itu dibicarakan semula. Kerana katanya masalah teknikal. Ini soal itu malam nanti kita ulas, saudara. Tetapi saya nak nyatakan, begitulah Datuk Harun yang tak ada kena-mengena pun akhirnya berada di belakang jeruji besi selama 6 tahun, saudara. Saya berpeluang berjumpa dengan almarhum, bercerita, berbual. Kadang-kadang sedih. Kerana waktu itu kita pun dalam pemuda UMNO, kita berjuang, saudara. Kita tawan rumah Datuk Harun. Tak bagi dia dibawa ke penjara. Masa itu juga, saudara, jadi bila saya lihat bagaimana Peguam Privy Council yang datangkan untuk membela Najib tak boleh, saya teringat juga. Dalam buku ni dicatat bagaimana Datuk Harun cari duit, saudara. Cari duit, cari modal, pergi ke London membuat rayuan di Mahkamah Privy Council di London. Kerana kita masih lagi bukan terikat, saudara. Kita masih ada lagi macam ikatan dengan perundangan dari England. Jadi Datuk Harun pergi untuk mendapatkan keadilan di Privy Council. Tapi akhirnya tak dapat, saudara. Ditolak permohonannya, maka jatuhlah kekal hukuman Datuk Harun sebagai dipenjarakan. Masa itu di penjara Pudu, saudara. Saya teringatlah sekarang ni penjara Pudu dah tak ada lah, saudara. Saudara Mak Yusof, Mak Yusof Barum, siapa cikgu dia? Cikgu apa tu? Menu Rahmah apa hal pula ni? Hakim belantikan Medin, bebaskan Medin. Itu saya tak tahulah, saudara. Dan sekarang ni banyak menimbulkan persoalan. Kan malam tadi lah, saya minta saudara sabar. Jam 9.30 malam ini, bila saya mengulas tentang bicara itu, bolehlah anda masuk, bagi pandangan dan sebagainya. Tapi saya haraplah, macam bila saudara tadi mengatakan Hakim belantikan Medin, bebaskan Medin, saya dah salih taib. Saya haraplah, kalau boleh, janganlah kita menyantuni persoalan tersebut secara terbuka. Kerana ini mempertikaikan kredibiliti hakim, juga boleh kena contempt of court. Saudara, jadi kena berhati-hati. Sebab itu saya juga berhati-hati dalam mengulas kes-kes dibicarakan. Sebab saya sebagai bekas wartawan jenayah, dulu kami membuat liputan. Antara orang yang dibicarakan di mahkamah adalah melibatkan Datuk Mokhtar Hashim. Kes pembunuhan Datuk Taha. Jangan lupa, saya. Ini juga melibatkan Datuk Mokhtar Hashim selaku, masa itu beliau adalah Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Beliau juga merupakan orang politik yang diseret ke mahkamah, tapi terjenayah pembunuhan yang dikatakan beliau terlibat. Wallahu a'lam bisawab, terpulanglah antara dia dengan Allah Subhanahu. Dia tidak mengaku sampai saat ini. Bila saya bertemu dengan beliau, saya kata, Tok, dia kata tak ada, bukan I, kata. Tapi siapa bunuh tak tahulah, dia kata. Tema itu semua ke pihak polis. Jadi bagaimanapun Datuk Mokhtar Hashim dijatuhkan hukuman gantung, hukuman mati. Tetapi saya siapa ni? Saya Samsuri. Jangan kata PMX bohong. Jangan kita luahkan amarah kita, saudara. Tetapi bagaimanapun akhirnya Duli Yang Mulia Tuan Agong memberi pengampunan. Maka bebaslah Datuk Seri Mokhtar Hashim daripada tali gantung dan bebas, tidak lagi sebagai banduan dan bersih. Itu keadaannya. Saudara Mariam Mak Ibrahim, Pegawai Tinggi Kerajaan sokong Perikatan Malaysia buat mereka tak boleh
ambil rasuah. Itu saya tak tahu, saudara. Selalu saya katakan tadi. Malam tadi saya dah bercakap juga, saudara. Ini masalah itu politik. Saya tak nak bercakap soal itu. Malam nanti saudara tanya, buat Puan Mariam. Boleh bertanya. Memang itu keadaannya. Saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalami masalah kerana beliau sedang berjuang untuk membebaskan negara kita ini dari budaya rasuah. Itu keadaannya, saudara. Dan apa yang berlaku sekarang ni, apakah ada pihak-pihak tertentu, sebab itu dia mengatakan berkali-kali ada pihak mau menjatuhkan beliau sebagai Perdana Menteri. Matlamat ni kenapa? Kerana orang yang terlibat dalam rasuah. Ini keadaan saya. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, saya duit adalah segala-galanya. Saya teringat bila saya berjumpa dengan almarhum Datuk Arun, waktu beliau di penjara, dia selalu berpesan pada saya, Mal, katanya, saya ingat lagi saya, Mal, setiap kali kamu mau memperjuangkan soal kebenaran itu, maka setiap kali itulah kamu akan dilihat salah. Artinya, at the moment of you fight for the right, waktu untuk anda mempertahankan, membela kebenaran, maka anda akan dilihat salah. Kerana kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Itu peringatan almarhum Datuk Arun pada saya. Jadi saya relate cerita ni, saudara, dalam malam ini kerana saya tengok mahkamah zaman Datuk Arun, kalaulah hakim yang membicarakan ataupun mahkamah yang bicara Datuk Arun waktu itu, tidaklah beliau beku di penjara Pudu selama 6 tahun, saudara. Saudara Muhammad Rosli, dia kata TPM pun terpalit kes, bagaimana? PMX nak dipercayai oleh rakyat, itu keadaan Saudara Muhammad Rosli. Kita tak tahu, saudara, dalam keadaan. Saudara boleh hantar kiriman, cuma saya minta, saudara, apa yang diputuskan oleh mahkamah, sebab kita percaya pada keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Itu dalam rukun negara kita, saudara. Saya harap, saya minta, saudara, jangan membuat komen yang bukan-bukan yang boleh dianggap sebagai contempt of courts. Ini kekhawatiran saya, kalau itu berlaku, maka susah, saudara. Hukuman menghina mahkamah bukan hukuman kaleng-kaleng, saudara. Dia tak ada denda, saudara. Kalau menghina mahkamah, jawabnya, court juga pergi, belakang penjara juga duduk. Saudara Muhaizah Ehsan, kuasa dalam tangan ketua hakim. Percayalah. Ketua hakim sangat adil. Saudara Muhaizah Ehsan, saya jangan kita terpulanglah hakim. Sebab ini tadi Hakim Muhammad Jamil, tak silap saya. Malam nanti kita berbicara. Cuma saya nak relatekan. Bila saya lihat, saya tengok buku ini, saudara, iaitu dari diary dari penjara. Tebal, saudara. Sedih juga membaca, menatap buku ini. Bagaimana Datuk Arun terpaksa menjalani kehidupan sebagai baduan daripada seorang yang begitu dikenali. Puncanya, pertama, Hong Kong and Shire Bank. Bank sebut tegak berdiri hari ini, saudara. Dan wang itu masuk dalam akaun UMNO Selangor. Tak ada pun Datuk Arun ambil. Dia kena 6 tahun. Tapi kerana dia tuduhan itu sekali, serentak, maka dia bukan berasingan. Kalau berasingan, 12 tahun lah jawabnya. Begitu juga dengan syarikat tinju dunia yang meluluskan Bank Rakyat. Bank Rakyat masih tegak berdiri, saudara. Dan negara Malaysia, kerana pertandingan antara Muhammad Ali dan Joe Buckner, seantero dunia kenal Malaysia. Kalau itu mau dinilaikan jasa almarhum Datuk Arun, itulah antara jasanya, beliau memperkenalkan Kuala Lumpur, Malaysia ke seluruh pelosok dunia. Barulah orang sama ada di Afrika, sama ada di Asia, sama ada di negara Balkan, sama ada di negara Eropah, mau ke di Amerika. Semua tahu. Sebab we are live telecast from Kuala Lumpur, Malaysia. From Kuala Lumpur, Malaysia is between Muhammad Ali and Joe Buckner waktu itu, saudara. Dan pertandingan Muhammad Ali dan Joe Buckner bukan pertandingan yang kecil, saudara. Sebab waktu itu Muhammad Ali ni auranya begitu ke seluruh dunia lah, saudara, dan semua menanti-nantikan. Dan bila Muhammad Ali datang, beliau diberi kesempatan makan dengan pimpinan negara, diharap pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, saudara, jangan lupa. Tetapi akhirnya Datuk Arun merengkuk ke penjara. Inilah kadang-kadang kita merasakan di mana letaknya keadilan. Waktu itu kita sebagai pergerakan pemuda. Tapi kita tak bolehlah nak mempertikaikan keputusan hakim. Mempertikaikan keputusan hakim, contempt of court. Sebab itu apa yang dilakukan oleh pemuda waktu itu, kita tawan Datuk Arun dalam rumah dia di jalan di Taman Duta,
berhampiran. Kalau saudara nak pergi ke rumah Datuk Najib di Taman Duta, mesti lalu dulu. Belah kiri itu rumah Datuk Harun. Di situlah kita berkumpul pemuda UMNO. Jadi bila saya lalu, nak pergi ke rumah Datuk Najib, saya teringatlah. Ada kalanya bila saya lalu, ada bertemu dengan Datuk Najib di rumah kediaman beliau di Taman Duta, kadang-kadang saya sebab, menitiskan air mata, saya teringatkan bagaimana jerihnya Datuk Harun Idris. Itulah rumahnya saya. Bukan besar mana pun. Tak adalah rumah besar-besar macam sekarang ni. Kalau saya lihat rumah pemimpin negara, wow. Pemimpin di peringkat bahagian, UMNO di peringkat bahagian pun, wakil rakyat pun rumahnya, wow. Ini tak ada saya. Itulah rumah Haji Taman Duta. Jadi, apa yang dialami oleh Datuk Harun agak berbeza dengan apa yang dialami oleh Tan Sri Muhyiddin. Itu dua perbezaan. Jadi, petang ni kita bercakap terkenang-kenang. Jadi jangan salahkan saya sebab saya terkenang-kenangnya. Apa sebab Datuk Harun masuk penjara? Kerana dia dituduh, ya saudara Din, sebab saya katakan tadi, pertama sekali kerana meluluskan, bukan dia meluluskan Esko Kerajaan Negeri Selangor. Bukan mana Datuk Harun sebagai pesih, tidak. Sebagai Esko Kerajaan Negeri Selangor, sebagai Menteri Besar Selangor, dan keputusan untuk meluluskan permohonan Hong Kong and Shanghai Bank untuk mencantumkan tanah. Dua-dua milik tanah dia. Mencantumkan dua-dua tanah itu di dekat bersampiran dengan Masjid Jamek kerana Hong Kong Shanghai Bank nak membina bangunan. Kalau tidak terpisah begitu macam mana saudara? Jadi Hong Kong Shanghai Bank satukan. Itulah. Dan Hong Kong Shanghai Bank memberi wang sagu hati ataupun memberi political fund ataupun dana politik kepada UMNO Selangor. Yang kebetulan Datuk Harun sebagai pengurusi perhubungan UMNO Negeri Selangor. Wang itu dimasukkan dalam akaun bank UMNO Selangor. Memang ada di mahkamah dibicarakan. Tetapi kerana ketika itu Datuk Harun sebagai Menteri Besar, selaku Ketua Perhubungan dan menerima wang daripada Hong Kong Shanghai Bank, walaupun untuk UMNO, pun kena salah. Itu dianggap sebagai korupsi. Itu satu bab saya. Bab kedua, apabila Datuk Harun menjadi Ketua Pergerakan Pemuda. Waktu yang sama saudara, dia sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dan menubuhkan syarikat tinju dunia yang menganjurkan pertandingan antara Muhammad Ali dan Joe Buckner di Kuala Lumpur. Modal untuk menganjurkan pertandingan tersebut 5 juta dibayar pada Don King, iaitu sebagai penganjurnya. Don King rambut tegak. Dan 2 juta lagi sebagai belanja untuk persiapan, tiket, promosi, macam-macam lah. Untuk dia punya arena tinju dan sebagainya. Saudara, itu 2 juta. Jadi, 7 juta yang dipinjam. Dipinjam, bukan diambil, saudara. Pinjam daripada Bank Rakyat. Yang meluluskan pinjaman itu adalah Datuk Abu Mansur, bukan Datuk Harun. Datuk Harun selaku Ketua Pemuda. Minta pinjaman daripada Bank Rakyat yang kebetulan Datuk Harun adalah pengerusi Bank Rakyat. Jadi, mahkamah merasakan ada kepentingan. Jawabnya 6 tahun, saudara. Itu kes Datuk Harun. Yang tak ada kena-mengena poket dia, tapi yang meluluskan bukan Datuk Harun. Iaitu CEO bank sebut, itu Datuk Abu Mansur. Boleh baca balik boleh cari dalam Wikipedia. Itu keadaan, saudara. Saudara, ini cerita apa pula tanah, apa saya tak mau cerita saja. Ini saya melihat dalam keadaan begitu macam mana? Dia bukan Donkey saya, Don King. Dan Edi Tahir, Donkey Menada. Jadi itu keadaannya antara Datuk Harun. Beza juga dengan Datuk Najib dengan 1MDB. Yang katanya untuk political fund. Tapi Datuk Harun very clear case. Pun kena. Jadi bila Tan Sri Muhyiddin dibebaskan hari ini, kita pun tersentak juga. Sebab tak ada perbicaraan lah. Bagaimanapun apabila Peguam Negara mengemukakan permohonan untuk rayuan supaya dibicarakan. Hanya kerana masalah teknikal. Kalau nak dianggap sebagai masalah teknikal, Datuk Harun memang clear masalah teknikal. Sebab Hong Kong Shanghai Bank, dia cuma, bukan dia meluluskan Exco, memanglah dia Menteri Besar. Dan wang itu masuk ke akaun UMNO Selangor. Itu satu. Teknikal satu lagi saya, syarikat tinju dunia adalah milik Pergerakan Pemuda UMNO. Pinjam daripada Bank Rakyat.
Jadi Bank Rakyat meluluskan. Bukan Datuk Arun yang meluluskan, tapi Abu Mansur meluluskan kerana Datuk Arun sebagai chairman Bank Rakyat pun teknikal dia kena. Itu gambarannya saudara. Jadi saya rasa kalau saudara nak tahu lagi, carilah buku dari penjara ni saudara. Bolehlah hubungi Al-Azhar saudara. Hubungi Al-Azhar anda boleh dapat, boleh dihantar buku ni. Masih ada lagi rasanya di simpanan, saya tak tahulah. Al-Azhar boleh saudara hubungi sekejap ya. Untuk dapat buku ni sila telefon dia ataupun PM dia saudara. Al-Azhar, nombor telefon masih ada lagi saudara. Tak mahal mana pun, tapi mungkin nampaknya sebab buku dah lama ni dalam simpanan dia, nanti kadang dia charge lebih tinggi. Di telefon Al-Azhar di talian 011 330 41241. 011 330 41241. Boleh berpesan buku ni daripada Azhar untuk membaca. Tak tahulah saudara, untuk masa-masa senting, masa-masa santai anda, saya nasihatkan atau saya sarankanlah, bukan nasihat saudara, untuk membaca, menatap buku ini saudara. Memang agak menarik, kita dapat mengetahui soal-soal bidang perundangan dan perjalanan. Sebab Datuk Arun itulah seorang pejuang bangsa saudara. Jangan lupa saudara, Datuk Arun, kalau sebut nama Datuk Arun di negara kita ini, terutama orang yang tinggal di Kuala Lumpur, tinggal di Kelang, mereka orang lama lah saudara. Anak-anak muda sekarang tak tahu. Sebab mereka tidak berminat untuk menggali sejarah perjuangan warga bangsa kita. Jadi mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, tentulah mereka akan penuh dengan keinsafan. Seorang pejuang bangsa, waktu itu apabila selepas saja berlaku tragedi 13 Mei, saudara, maka mana orang Melayu datang ke Kuala Lumpur, ke Negeri Selangor ini, semua membuat permohonan tanah diluluskan. Daripada Rawang sampailah ke Kajang. Selalu saya katakan, daripada Rawang sampai ke Kajang, daripada Ceras sampai ke Kelang. Sepanjang jalan Kelang Lama tu, ramai, banyaknya warga bangsa Melayu kita ini yang mendapat laba, mendapat keberuntungan daripada perjuangan Datuk Arun memberi kelulusan, kerana waktu itu beliau adalah Datuk Menteri Besar Selangor. Tapi saudara, agak menyedihkan. Saudara, amat menyedihkan. Saudara, si Master Tul, dia kata, saya pakai topi Westminster Aviation. Tul, saudara. Nak jadi teringin juga, saudara, kalau dapat jadi pilot. Jadi, saya selalu katakan, jasa Datuk Arun begitu tinggi. Namun, apabila beliau dibawa ke muka pengadilan, amat menyedihkan. Malahan, saudara, saya cakap terus terang, saudara, bila saya baca buku ni, barulah saya tahu orang yang menjamin Datuk Arun di mahkamah bukan orang Melayu, saya. Bukan. Adalah seorang kawan dia yang tidak ada kepentingan perniagaan pun. Bukan tokey besar. Kawan dia main golf saja, saudara. Siapa kenal nama Cina tu ada. Seorang lelaki Cina. Dan begitulah seorang pemimpin yang hebat macam Datuk Arun. Dan mereka tak marah. Mereka tahu Datuk Arun ni jiwanya Melayu. Memberi tanah pada warga bangsa Melayu. Tidak ada sengketa pun. Malahan waktu beliau mengutip dana untuk minta pengampunan di Privy Council di London, pun datang lelaki Cina ini membayar dia punya tiket. Jadi kadang-kadang saya merasakanlah, saudara, kita orang Melayu kita ni, saudara, sekadar suka waktu kita bersama saja, saudara. Ini saudara, Damascus, no DAP, no BBM lah, saudara. Dan dalam keadaan begini, saya kadang-kadang memberi keinsafan. Bila saya menatap buku ini, saudara, barulah saya menatap, saya faham. Orang Melayu ni, orang kata, benarlah, kata orang, teman ketawa ramai, teman menangis sukar dicari. Apa yang dialami oleh almarhum Datuk Arun itu satu pengajaran buat diri saya. Sementara teman-teman, bila kamu berada di anjung kuasa, ramai orang datang jumpa anda. Ramai yang minta tolong. Tapi bila anda berada dalam kesukaran, tak ramai. Yang ada saya ingat dalam 200 orang lah. Kami pergerakan pemuda, kami membela. Sebab waktu itu kami merasakan adanya penginayaan terhadap Datuk Arun oleh sebab unjuran politik. Itu masalahnya. Dan kami pemuda masa itu bukan ada minta apa-apa daripada Arun. Tak ada. Saya waktu itu menjadi warga jurnalis. Saya ingat lagi, saya bersama dengan Allah Yarham, Subki Latif, mewujudkan akhbar Suara Rakyat. Kita menyuarakan suara rakyat. Kerana rakyat merasakan ada penginayaan terhadap Datuk Arun. Dan beliau begitu berjasa pada bangsa Melayu.
Tapi bila beliau dijatuhkan hukuman penjara, waktu perbicaraan tak ramai mana. Itu yang saya cukup sedih. Saya tengok kadang begitu, apa yang dialami oleh Datuk Najib, sama saya. Dan hari ini, teman-teman yang bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, itulah mereka suka gembira. Tapi bagaimanapun saya akan mengulas perkara ini malam nanti. Saya tunggulah, saudara. Sabar-sabar. Petang-petang ni, sampai sabar minum teh, cuba anda renungkan. Pemimpin datang dan pemimpin pergi. Tapi ada kalanya, pemimpin yang berjasa itu seringkali dilupakan. Jasa mereka dan apa yang mereka perolehi dari pemimpin kadang-kadang dilihat sebagai kemestian. Kalau pemimpin tidak boleh memberikan sesuatu pada warganya, dia dianggap sebagai satu dosa. Tapi kalau pemimpin berjasa, well, biasa sajalah. Itu keadaan saudara. Sedih saya. Melayu mudah lupa. Itu kata saudara Zaitun. Betul saudara. Saudara Zaitun, Puan Zaitun Abdullah. Komen pasal dul di Selangor, majoriti bukan Melayu pun keadaannya malam nanti lah. Sekarang tak boleh buat apa saudara. Hari ini akhirnya apa yang dikuatiri oleh Datuk Harun satu ketika dahulu telah pun terjadi. Hari ini terjadi saudara, macam banyak benda. Hari ini kalau tengok dari segi politiknya memanglah. Tapi saya tak boleh nak mengulas politik sebab petang-petang begini kita berbicara soal mengimbau masa silam. Cuma Datuk Harun mengatakan tujuan dia memisahkan antara Selangor dengan wilayah persekutuan kerana bila berlaku tragedi 13 Mei dan waktu itu kerajaan negeri Selangor tak boleh ditubuhkan. Kerana UMNO Barisan Nasional kalah. Kalah kepada parti DAP dan Gerakan. Tapi yang nak mencetuskan tragedi itu Gerakan. Itu keadaan saya. Kita jumpa lagi besok malam nanti saja. Jangan lupa 9:30 malam kita berbicara soal-soal politik. Sementara itu tenang-tenangkan fikiran. Minumlah apa yang ada, makanlah jamuan-jamuan juadah yang disediakan oleh isteri anda dengan penuh kasih dan sayang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.